Perubatan tradisional dan perubatan moden. Perubatan tradisional, kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus atau gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Antara ciri-ciri yang terdapat dalam perubatan tradisional ialah diwarisi dan diamalkan secara turun-temurun, pembuktian berkesan mengikut pengalaman, rawatan mengambil masa lama, kos rawatan yang rendah. Perubatan moden, campuran seni merawat dalam pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan yang meliputi bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan. Antara ciri-ciri yang terdapat dalam perubatan moden ialah rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik, menggunakan kaedah seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi, masa yang diperuntukkan lebih cepat dan pantas, pembuktian keberkesanan secara klinikal, kos rawatan yang agak mahal. Seterusnya, ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional. Yang pertama, kunyit, merawat penyakit kulit. Yang kedua, aloe vera, mengurangkan kesakitan pada kulit. Dan yang ketiga, ginseng untuk memelihara kesihatan badan. Akhir sekali, ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan moden. Yang pertama, analgesik. Yang kedua, antibiotik. Dan yang terakhir, psikoterapeutik. Analgesik untuk melegakan kesakitan, sebagai contoh paracetamol dan codeine. Antibiotik untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit, contohnya ialah penicillin dan streptomycin. Yang ketiga, psikoterapeutik untuk merawat pesakit psikiatrik, contohnya stimulan, antidepresan dan antipsikotik. Apakah itu radikal bebas? Radikal bebas adalah molekul yang kekurangan satu atom dan membuatkan molekul tersebut menjadi tidak stabil dan berusaha mengambil atom dan molekul yang lain. Faktor luaran yang menyebabkan pembentukan radikal bebas. Radikal bebas hasil daripada tindak balas metabolisme tubuh dengan faktor luaran seperti asap rokok, asap kenderaan, radiasi, pencemaran udara, bahan kimia, tindak balas kimia dalam makanan dan minuman serta pencemaran lain. Kesan radikal bebas terhadap manusia. Radikal bebas yang mengambil elektron dari sel tubuh badan manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA sehingga timbullah sel-sel mutan. Bila perubahan DNA ini terjadi bertahun-tahun, maka dapatlah menjadi tekanan oksidatif yang menimbulkan pelbagai penyakit kronik seperti kanser, penyakit jantung serta Alzheimer. Antioksida adalah bahan yang menetralkan, mengurangkan serta melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Antioksida juga dikenali sebagai barisan pertahanan terhadap sebarang risiko penyakit. Badan kita boleh menghasilkan antioksida dengan sendiri, namun ia akan berkurangan apabila usia semakin meningkat. Antioksida terkandung secara semula jadi di dalam buah-buahan, sayur-sayuran dan kekacang. Bahan antioksida ialah beta-carotene, lutein, lycopene, selenium, vitamin C dan vitamin E. Faedah antioksida kepada kesihatan manusia masih memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam. Produk kesihatan. Untuk pengambilan produk kesihatan, kita haruslah berhati-hati. Ianya haruslah yang berlulusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan produk itu selamat. Kesihatan amatlah penting dalam menjamin keceriaan hidup setiap individu. Kesihatan merujuk satu keadaan tubuh badan yang tidak mengalami sebarang masalah seperti ada penyakit kencing manis dan mudah diserang penyakit berjangkit lain. Ada pelbagai langkah yang boleh diamalkan oleh seorang untuk memiliki tahap kesihatan yang baik. Kepentingan pengambilan produk kesihatan. Kita haruslah memastikan produk tersebut dapat kelulusan daripada KKM. Sebelum mengamalkan produk tersebut, kita haruslah mengetahui isi kandungan produk dan tarikh luput produk. Memastikan produk kesihatan tersebut mempunyai vitamin untuk mencerdaskan tubuh badan manusia. Mengamalkan produk berikut mengikut jarak masa yang ditetapkan. Kesan sampingan.
Kita haruslah memilih produk yang sesuai untuk mengelakkan dari memudaratkan kesihatan tubuh badan manusia. Jika kita mengamalkan produk kesihatan yang tidak diluluskan KKM, kita akan dapat kesan sampingan seperti alergik, jangkitan kuman, muntah, gangguan perjalanan darah dan bawah pinggang gagal berfungsi. Ciri-ciri produk kesihatan diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, selamat dan berkesan, tidak memudaratkan, dihasilkan dari bahan yang selamat seperti buah-buahan, sayuran dan vitamin, halal. Bahan aktif dalam produk kesihatan. Bahan aktif ialah komponen dalam sesuatu produk yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan. Bahan aktif memberi kesan atau tujuan yang sama walaupun digunakan dalam produk dengan jenama yang berbeza. Berikut adalah contoh bahan aktif yang ada dalam produk kesihatan.